Weh, ramai beradik-beradik ni semua. Tanya kalau ada setengah-setengah orang bila kita tanya, Pulau Bali pergi Pulau Bali. Pergi dah? Berapa kali? 7 kali lah. Tu dia. Medan pergi Medan. Medan pergi berapa kali? 14 kali. Haknya pergi, haknya. Haknya pergi ustaz 33 kali lah. Tiap-tiap minggu duk ulang pergi haknya. Tanya pergi mana lagi? Tembok Cina pergi dah. Tembok Cina 3 kali dah duk tawah pergi tawah mai. Oi, satu dunia pusing dah. Madinah pergi Madinah. Madinah tak dan ni. Oh, bila nak dan? Bila nak dan ni tu abang mai? Allahu Akbar, seru tak sampai. Takkan nak ambil serombong masjid pergi duk. Oi, pilah tengok Nabi Muhammad. Takkan nak kaya lu ke tu? Dah nama sebagai orang Islam, kira sampai seru dah tu. Ada duit bukan tak ada duit. Kalau tak ada duit, tak apalah kata tak sampai lagi. Ni duit berlungguk gaji 3-4 ribu. Tak kata dunia boleh pergi pusing. Pasal apa Nabi Muhammad tak tengok? Allahu Akbar. Ada orang, saya duk bawa juga ada orang pergi umrah apa semua ni. Bila sampai di bumi Madinah ni, peringkat awal-awal itu kita duk bagi nasihat, duk bagi tazkirah dalam bas lah. Tapi tak perasan juga, kadang-kadang terlepas pandang ada orang dia lena ni tak perasan dalam bas tu. Sampai di masuk pintu Babus Salam tu, sampai di makam Rasulullah, kita keluar Babul Baqi' tu, sahabat-sahabat kita duk tunggu tang tu, depa keluar. Apa ni, dia pun keluar. Saya pun tanya, ada orang lain semua pakai menangis. Ni hak ni duk senyum, tak menangis pun. Senyum pun tak, dia duk buat macam terkejut begitu, dia duk tengok. Lalu saya kata, "Abang ni macam mana? Asal mana?" Dah, okey. Ustaz dia, tiang dia simple ustaz nak. Ni mangkuk aku nak bakar. Orang main sini bukan tengok tiang. Dia pergi duk tengok tiang. Nak buat apa tengok tiang? Bukan arkitek. Allah, niaga nasi lemak ayah pergi duk tengok tiang. Orang main di sini tu, di dalam tu ada semulia-mulia makhluk minta doa kepada Allah supaya Allah bagi rahmat lagi pada Nabi Muhammad, baca selawat. Yang pergi duk tengok tiang tu buat apa? Allahu Akbar, kadang-kadang tak faham. Tuan-tuan, sebab itulah tuan-tuan, bila dapat peluang pergi ziarah Nabi Muhammad tu tuan-tuan, ingat Allah tidak akan azab siapa-siapa yang ada Nabi Muhammad beserta dengan dia. Mudah-mudahan kita pada pagi ini, walaupun jasad Nabi Muhammad tidak beserta dengan kita, tetapi yang pastinya kepala otak kita di saat ini sedang mengkhayalkan, sedang merenung-renung, sedang memikirkan tentang kehebatan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, makhluk pilihan Allah, kekasih Allah yang paling disayangi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sayang Nabi Muhammad. Allah tak pernah panggil dalam Quran dengan nama Ya Muhammad. Allah panggil dengan Ya Ayyuhar Rasul. Allah panggil dengan Ya Ayyuhan Nabi, Ya Ayyuhal Muddathir, Ya Ayyuhal Muzammil, Taha, Yasin. Menurut pendapat sebahagian ulama. Nabi lain Tuhan panggil apa? Ya Adam, Ya Idris, Ya Nuh, Ya Ibrahim, Ya Musa, Ya Isa, Ya Yahya, Ya Zakaria. Nabi Muhammad Allah tak panggil melainkan dengan gelaran tuan-tuan. Terakhir tuan-tuan, tidak ada makhluk dalam dunia ni Allah suruh kita selawat melainkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada manusia hebat namanya ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Manusia hebat tu adalah ulama yang paling takut di sisi Allah. Tapi Allah tak suruh kita selawat kepada ulama. Di sana ada manusia hebat yang namanya pemimpin Islam yang adil. Qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri pemimpin yang adil, tapi Tuhan tak suruh kita selawat kepadanya. Di sana ada manusia hebat yang namanya ibu dan ayah. Wa bil walidaini ihsana. Buat baik kepada ibu dan ayah, tapi Allah tak suruh pun kita selawat kepada ibu dan ayah. Allah suruh kita selawat kepada siapa tuan-tuan? Allah suruh kita selawat kepada siapa tuan-tuan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah saya katakan, semua dalil yang saya sebutkan ini merupakan dalil tentang kehebatan, keunggulan, keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia terhebat yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi siapa tuan-tuan? Nabi siapa? Nabi kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu saja, insya-Allah round yang berikutnya kita sambung lagi insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syahul di atas jawapan dan penjelasan yang begitu panjang lebar ya Ustaz, sehingga dah terlajak sikit tu ambil round kedua tu sebenarnya. Tapi tak apa, alhamdulillah kita mendapat kongsian yang begitu bermanfaat pada pagi ini. Dan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekadar makluman, forum kita akan berlangsung dalam 2 pusingan. InsyaAllah dalam pusingan yang ketiga akan ada soal jawab. Sebab saya nampak tadi ada yang begitu bersemangat mendengar jawapan daripada Ustaz Sahul. Ada benda nak tanya mungkin bukan soal calon keempat, bukan saya, insyaAllah Jadi kita akan ada sesi soal jawab. Dan kita akan masuk pusingan kedua, akan ada 2 persoalan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian mungkin boleh bersedia dengan apa-apa persoalan yang akan boleh diajukan kepada panel kita pada hari ini. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang saya nak beralih kepada pusingan kedua dan kembali kepada Ustaz Roslan. Ustaz, kalau dah tadi Ustaz Sahul dah menjelaskan kepada kita bagaimana kita nak kenal, kita nak rasa hebatnya Muhammad SAW ini melalui pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran, melalui hadisnya. Jadi hari ini kita nak tengok dari segi praktikalnya pula Ustaz. Hari ini ramai orang mencadangkan sama ada di kalangan ilmuwan, sarjananya, orang awamnya. Kalau kata kita nak tegakkan sunnah Nabi ni, ada banyak cara. Ada kata kita kena berperang mengalahkan musuh Islam. Ada kata dengan pendekatan politik dulu. Ada kata dengan dakwah. Ada kata kita perlu dengan hiburan, dengan bermacam-macam andaian dan juga cadangan untuk kita menegakkan sunnah Nabi SAW di akhir zaman Ustaz. Jadi apakah kaedah yang boleh kita kongsi pada hari ini Ustaz, yang boleh kita amalkan sebagai seorang individu Muslim, sebagai pekerja Muslim dalam menegakkan sunnah Nabi SAW dalam dunia yang penuh dengan cabaran hari ini Ustaz? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah mendengar tadi jawapan yang agak panjang, lebar, detail pada Al-Fadhil Ustaz kita, Ustaz Syahul. Beliau bagi masa lebih kurang dalam 38 minit lebih kurang. Saya kira masa beliau layak beliau diberikan, beliau merupakan juara PU. Itu jadi hak beliau pada pagi ini. Jadi tak apalah, saya kalau Ustaz Syahul ambil 20 minit, saya akan ambil 60 minit cukuplah ya, untuk pusingan kedua ini. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, saya kira dalam pengamatan kita kejap tadi pada bicara Al-Fadhil Syahul, ada 3 perkara beliau telah sentuh, memberi kita jawapan yang cukup indah sebenarnya. Kerana bila boleh bercakap tentang pribadi Rasulullah, akhlak Rasulullah dan segala-galanya, itu adalah kebenaran. Allah Subhanahu Wa Taala mengirim seorang manusia, bukan malaikat, kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengirim seorang manusia yang semacam kita juga. Memang Muhammadun basharun la kal bashar, innamal yaqut bainal hajar. Muhammad itu manusia, tetapi bukan manusia yang biasa. Dia merupakan permata di tengah-tengah batu yang ada. Allahu Akbar. Suatu sahabat-sahabat Nabi SAW, kalau kita balik dalam fakta sejarah dan sirah Nabi SAW, tidak kedapatan dalam fakta sejarah membayangkan bagaimana sahabat Nabi tidak pernah bila bertemu Nabi mengangkat suara daripada yang sepatutnya, tidak dahulukan Nabi dalam langkah-langkah mereka berjalan dengan Nabi Muhammad, dan tidak sama sekali memandang lekeh kepada apa yang Nabi ucap, Nabi lafaz, sehingga dibayangkan dalam banyak cerita dalam kitab sirah, bahkan hadis Nabi sendiri, nak berdehem, mereka berdehem. Satu riwayat yang disebutkan daripada Al-Imam Muslim rahimahullah, bagaimana Abdullah bin Umar satu hari datang kepada pasir yang kering konta, semata-mata untuk bersandar di tiang sebatang pokok kayu yang telah kering. Datang untuk bersandar saja, di mana Nabi sudah tidak ada, wafat. Ditanya kepada beliau, mengapa begitu sekali engkau wahai Abdullah bin Umar? Jawab dia, aku pernah melihat Nabi bersandar di tiang pokok tersebut, aku ingin bersandar sama. Tuan-tuan, moralnya menunjukkan kepada kita bagaimana
penghayatan bagaimana para sahabat memahami dan mengetahui tentang Nabi Muhammad, dan mereka mengambil apa yang tinggal Nabi SAW. Satu bagi saya jawapan kepada soalan pengusi tadi agak akademik sikit. Persoalan kita pada hari ini ialah persoalan kejahilan sebenarnya. Betul bila Ustaz sebut tak mengaji, apa Ustaz? Cerai. Betul. Itu dalam bahasa orang-orang Pulau Pinang. Kalau Kelantan tak mengaji, bengong. Itu mudah. Tunggu lagi. Saya orang Kelantan cuma ke Kemboja. Sekian dimaklumkan. Jadi kalau bab ilmu ni tuan-tuan sekalian, hari ini masalah kita ialah masalah keilmuan dengan agama. Kau nak kira tentang kesyirikan kita. Dalam soal banyak perkara kecil, banyak perkara. Dalam akademik, dalam kekayaan harta, dan sebagainya. Tapi bila sebut hal agama, kita berada di suatu keadaan yang cukup melemahkan. Saya tertarik dengan kata-kata Al-Qardawi, hafizahullah. Bila orang tanya dia, bagaimana umat Islam di akhir zaman hari ini makin terkebelakang dari sudut politiknya, sosial dan sebagainya. Kata 3 jawapan saya bagi saya. 3 perkara. Yang pertama, al-jahlu baina abna'il muslimin. Kejahilan berlaku di kalangan orang Islam sendiri. Yang kedua, al-jahlu bainal umara. Kejahilan di kalangan para pemimpin politik. Yang ketiga, kata Al-Qadhi al-bu'd anil khair. Jauh daripada kebaikan dan kebajikan. 3 jawapan bagi saya. Ini dari kita sekarang. Minta maaf tuan-tuan. Saya suka berhujah dengan hujah yang Nabi bawa kepada kita. Satu hadis Nabi yang tolong kita ambil peduli tentang hadis ini. Ini bukan petikan daripada majalah Mangga. Ini bukan petikan daripada URTV. Ini bukan petikan daripada berita harian. Saya tak baca berita harian. Sebab saya baca, lagi menghairankan. Saya tak baca sebenarnya. Kalau saya baca, lagi meloyakan. Kita maaf tuan-tuan. Tapi saya sebut hadis Nabi kata apa? Tushikul qura an takhriba wa hiya amiratun. Ni di ujung akhir zaman nanti kata Nabi. Masyarakat akan binasa, negeri akan hancur, dunia akan runtuh. Wa hiya amiratun, dalam keadaan membangun. Orang makin cerdik, dunia makin maju, dunia makin kah, jalan raya makin besar, bangunan makin tinggi, barang makin naik. Tambahan saya lah tu. Kemajuan melimpah ruah. Tapi kata Nabi, ketika itu 2 perkara akan berlaku. Yang pertama, idza ala fujaruha abraraha. Yang kedua, idza sadal qabilata munafiquha. Yang pertama, ketika itu orang-orang jahil yang jahat, akhlak yang buruk mengatasi bilangan orang baik-baik di kalangan mereka. Al-fujar makna penjenayah, akhlak dah runtuh, moral dah tidak ada, mengatasi bilangan orang-orang al-abrar, orang macam Ustaz Syamul, orang macam pengusi kita, orang macam tuan-tuan. Baik-baik. Macam tu orang baik-baik, nampak gaya, nampak wajah di syurga, nampak dah. Tapi bilangan yang al-fujar, jahat ni ramai, makin ramai. Kedua, kata Nabi, idza sadal qabilata munafiquha. Apabila memimpin itu orang-orang yang bertalam 2 muka kepada Allah. Pemimpin melewati batas bukan negara sebab rumah kediaman sendiri. Pemimpin rumah tangga seorang ayah nak jadi anak-anak yang baik, tapi ayahnya cerai, begitu. Ayah tak mampu jadi anak ke arah kebaikan, tak jadi contoh kepada anak-anak, mak tak contoh, tak jadi contoh. Dia memimpin rumah tangga ke arah kerosakan dan keburukan. Apalagi dalam konteks masyarakat lebih jauh. Pemimpin itu kata Nabi, orang-orang bertalam 2 muka. Hadis macam ni tuan-tuan, letak di mana ni? Kalau letak di pasaran terbuka kepada masyarakat, letak di pilihan raya. Letak di pilihan raya supaya orang nampak. Tapi benda macam tak nampak. Kita nampak di pilihan raya, nampak apa? Minum Nescafe, sehat walafiat. Tapi
Piala Raya kita nampak papan iklan besar. Apa? Kereta Toyota Camry. Tetapi gambar rupa besar kereta. Jual kereta orang tak tahu. Akhirnya, kata Nabi, itulah keadaan akhir zaman kamu. Kita renung balik. Ini cabaran kepada kita. Satu tokoh pemikir Islam yang terkemuka, Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Seorang tokoh pemikir yang terkemuka. Meninggal pun tak lama, dalam 10 tahun yang lepas. Belasan tahun lepas, 10 tahun lebih kurang. Dia mengarang satu kitab yang bertajuk berkait dengan situasi kita, umat Islam ini. Dalam konteks itu kata Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, hari ini kata dia, persoalan umat Islam ialah persoalan yang berasas kepada kejahilan itu sendiri. Jadi makna kita tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita nak salahkan siapa? Dengan cerita Muhammad yang indah, Muhammad yang terbaik, Muhammad yang istimewa, macam Ustaz sebutkan tadi, kita merasa itulah sebenar-benarnya yang ada bersama kita. Tetapi di mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana kita? Bukan soal pemimpin kita sendiri. Gerak kerja kita, budaya hidup kita, makan minum kita, ibadat kita, sama tidak dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kerinduan kita dengan ilmu setakat mana? Kita dengan ilmu setakat mana kerinduannya? Seronok dengan ilmu, belajar siang malam, memimpin isteri, setakat mana? Kalau ini kita gagal, jangan cakaplah benda-benda yang lebih utama dari itu lagi. Maka berlaku apa yang berlaku tadi, Ustaz sebutkan tadi. Rasuah, penipuan, kezaliman dan sebagainya. Sebab apa? Kita jauh daripada agama itu sendiri. Hai kita lebih retorik sebenarnya. Dan saya tertarik kata-kata yang diungkapkan oleh tokoh pemikir Islam yang terkemuka, Said Qutb rahimahullah. Said Qutb kata hari ini dunia umat Islam, dia bercakap tahun berapa? Tahun 50-an, 70 tahun lebih. Dia kata hari ini umat Islam kita seolah-olah tangan kanan membina, kiri beruntuh. Inilah keadaan umat Islam kita. Tangan kanan membina, kiri beruntuh. Tangan kanan macam kita pagi ni lah. Kita bercakap tentang Nabi Muhammad, istimewa Muhammad, selawat dan salam, ini peribadi yang agung, yang ulung, yang hebat, indah. Kita ajak masyarakat, mari kita mengaji, kita baca sejarah, kita ambil. Tangan kanan. Tangan di luar sana. Di luar sana tangan-tangan kiri yang sedang meruntuh. Akhlak, moral, sikap, watak hancur. Tangan kanan mengajak orang kepada kebaikan macam sekarang. Dengan tujuan keilmuan, ajak orang buat kebaikan, jangan buat dosa. Di luar sana, tangan kiri yang sedang meruntuhkan peradaban umat. Anak-anak muda remaja kita. Kata sekutu, tangan kanan membina, kiri meruntuh. Ini moral yang berlaku sekarang. Satu bila berlaku situasi yang ada sekarang. Kebetulan saya 3 hari lepas, salah satu wacana tentang isu kalimah Allah Subhanahu wa taala yang bagi saya dipolemikkan. Dia bukan isu yang besar tapi dipolemikkan oleh situasi. Saya hadir wacana tersebut, kita bincang 3 jam setengah, pada pukul 9 habis jam 1 tengah hari. Secara tertutup lah, dengan gabungan parti politik tertentu, dengan gabungan NGO, dengan gabungan pribadi, tokoh-tokoh, ulama pribadi, dijemput sekitar dalam 30 orang. Kesimpulan saya dapat daripada isu kita bincang itu ialah, mudah saya sebut pada pagi ini, bukan isu yang saya sebut kalimat, tapi isu yang dapat kita rumuskan. Kesimpulannya ialah, kita sebenarnya berada di persimpangan jalan. Kenapa? Kerana moral pemimpin umat Islam hari ini, baik rumah tangga sampai luar sana, moral yang tak cukup kekuatan dengan apa yang ditinggalkan Nabi SAW. Sebab itulah, hari ini tuan-tuan sekalian, kita menerima bebanan. Berlaku isu yang dalam masyarakat pelbagai. Kenapa? Kesan daripada apa Nabi gambarkan 1000 tahun yang lampau. Izinkan saya untuk baca 2-3 hadis Nabi. Bayangan baginda 1000 tahun lalu di zaman mutakhir kita, yang menyebabkan kita semua peringkat, pemimpin masyarakat, pemimpin di peringkat apa sekalipun, ambil ini, tolong ambil kesan. Termasuk kita sebagai abang sebenarnya.
Antara kata Nabi SAW bersabda di akhir zaman ini, sabda Nabi SAW, yang bagi saya kalau kita renung hadis ini, tidak ada jiwa yang akan menangis, tak ada hati yang tidak merasa kesedihan, bimbang pun sama. Tetapi kalau hati kita tak terasa sesuatu, kita tak rasa apa-apa. Kita rasa tidak ada apa-apa. Seronok lah sambil bila tak terasa. Sabda Nabi SAW dalam hadis tersebut, sayati 'ala an-nasi zamanun himmatuhum butunuhum wa qiblatuhum nisa'uhum wa dinuhum dananiruhum ulaika syarrul khalqi la khalaqa lahum 'inda Allah Ta'ala. Akan datang suatu zaman di akhir-akhir nanti. Zaman itu zaman kita, zaman saya, zaman tuan-tuan, zaman anak-anak kita ni. Apa yang berlaku kata Nabi? Himmatuhum butunuhum, yang menjadi rangsangan, kekuatan, ingatan, motivasi dalam hidup, tak kira siapa mereka, ialah perut-perut mereka. Ini nak penuhkan perut, macam saya kata lah, rasuah, tak kira lah. Makan haram halal, dia tak peduli. Sumber pendapatan baik buruk, dia tak kisah. Yang penting himmatuhum butunuhum wa qiblatuhum nisa'uhum, dan kiblat mereka ketika bukan di Kaabah dah, tapi perempuan nafsu syahwat mereka. Demikan harta, baik tak baik tak kira. Keluar pagi, balik petang. Dapat gaji, bayar hutang. Tak cukup bayar hutang, cari lagi. Akhirnya tak buka. Yang penting apa yang dapat. Anak-anak belajar tak belajar, tak kisah. Anak-anak faham Quran tak faham, jangan peduli. Yang penting anak belajar 8A, semayang tak pun tak apa. Contoh. Yang penting anak dapat 10A, dapat universiti, tak mengaji agama pun tak apa. So apa? Himmatuhum butunuhum, qiblatuhum nisa'uhum, wa dinuhum dananiruhum. Agama mereka bukan dosa pahala lagi dah. Tetapi apa mereka nak cari dalam hidup ini berasaskan fizikal dunia semata-mata. Kata Nabi SAW, ulaika syarrul khalqi la khalaqa lahum indallah. Mereka lah seburuk-buruk manusia, tak ada harga langsung pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini cabaran kita pada ini. Sebab itulah saya mengambil pesanan Al-Banna rahimahullah, tokoh gerakan Islam yang terkenal, yang terkemuka, yang telah berjaya menggerakkan suatu kebangkitan baru dalam masyarakat walaupun tahun 40-an. Karena sejarah umat Islam kita, tuan jangan kita lupai. Sejarah dijajah lama. Kita di negara kita ni pun 400 tahun lebih dijajah oleh penjajah barat. 446 tahun dijajah. Ditutup oleh Inggeris yang meninggalkan kesan banyak pada peradaban umat kita. Pakaian, moral, sikap, watak, gelagat, macam-macam. Lama kita dijajah oleh barat. Akhir Al-Banna kata apa? Tolong terujuk kepada tulisan beliau. Walaupun hari ini Al-Banna gerakannya dianggap sebagai golongan yang ekstrim, golongan pelampau oleh kerajaan As-Sisi sekarang. Itu pandangan dia. Di dunia mengiktiraf Al-Banna dan Ikhwan gerakan yang paling terselam dengan kekuatan terbiah ikan dan sebagainya. Perjuangan mereka. Al-Banna kata apa? Dia bercakap 40-an lagi. Dia meninggal 49, tahun 49. Dia kata, selagi mana umat Islam tidak menjiwai seinci sepatah apa Nabi tinggal pada mereka, selamat itulah, baik apa situasi sekalipun, pemimpin atau rakyat jelata, mereka hanya menempuh alam kegelapan jahiliah. Tuan-tuan, pada hari ini kita nampak siapa kita harapkan pada hari ini, tuan-tuan sekalian. Saya orang tahu, saya nak harap pada siapa? OIC sajalah. Tunggu dan lihat saja. Hari ini harapan kita ialah kepada generasi yang muttaqi, yang bertakwa. Siapa mereka itu? Pemimpin yang kenal Allah. Siapa mereka? Anak-anak kita, insyaAllah. Tuan-tuan sebagai seorang ayah, didik anak dengan ilmu, keimanan, kekuatan iman, takwa. Anak bertakwa, walaupun dia apa sekalipun jawatannya.
kita nak lihat satu hari akan datang. Anak kita, arkitek yang mukmin. Engineer yang mukmin. Pegawai akademik yang beriman. Usahawan tani, mukmin. Seorang pekebun, mukmin. Seorang lawyer, mukmin. Itu kita lihat. Akhirnya, itulah wajah kita untuk masa akan datang. Bila tuan-tuan, inilah jawapan kita sedang cari sebenarnya. Bila bercakap tentang Nabi Muhammad, kita nak tengok praktikalnya. Dan ianya berada bersama kita. Di dalam Al-Quran, dalam kitab sirah, dalam perjuangan kita ada di sana. Cuma sayangnya, tak disambut secara kolektif oleh semua peringkat masyarakat. Malaikat, tuan-tuan dan di kalangan orang macam tuan-tuan lah. Yang dengan ilmu dicari, dengan agama diraih, dengan Islam dicari, dengan sistem agama dicari. Inilah orang-orangnya. Tapi bagi saya positif dalam isu ini. Sebab saya melihat satu lagi hadis terakhir saya sebut pada pagi ini. Sebab Nabi dah sebut kepada kita. Kata Nabi SAW, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala al-haqqi la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta ya'ti amrullah. Nabi tak berdusta, Nabi tidak bercakap dusta, Nabi benar dalam setiap inci patah perkataan baginda. Nabi benar dalam inci perkataan baginda. Kata Nabi, tetap akan ada segolongan umatku yang berada dalam kebenaran, kebaikan, dalam ilmu, dalam kebaikan, kemudian hidup. Mereka tidak mudah digoncang oleh sesiapa dan dimusuhi sesiapa bila Allah nak berikan kemenangan, insyaAllah. Tuan-tuan, mari kita sama-sama cari darurat peluang. Ilmu kita raih, sirah kita baca, pahala kita cari, kebaikan kita buat, kejahatan kita hindarkan, segala keburukan kita jauhi. Kita bersatu berpadu atas nama kebaikan. Mudah-mudahan kita cipta kemenangan sekarang, anak kita meraih kemenangan untuk mereka hidup secara lebih baik pada apa kita nikmati sekarang. Itulah yang kita harapkan daripada wacana-wacana sebegini. Kalau tidak, tuan-tuan, hanya sekedar wacana, tahun depan forum lain pula. Bukan kami dah, orang lain pula datang. Akhirnya, dalam tempoh setahun itu, moral makin rendah. Moral makin bermasalah. Anak-anak kita makin rasa apa gunanya. Sedangkan kita dah mengalami situasi tadi. Sebab itulah perubahan total kita kena gerakkan. Sekarang ini, dunia sekarang perlu kepada perubahan. Wallahu a'lam Ustaz. Terima kasih kita ucapkan Al-Fadhil Ustaz Ruslan di atas jawapan dan juga penjelasan yang begitu baik berkenaan apakah persiapan dan tindakan kita sebagai umat Nabi akhir zaman, Ustaz. Dan ini bertepatan dengan sabda Nabi SAW. Cabaran kita dalam hidup akhir zaman ini yang Nabi sebutkan, badal Islam gharib wa say'al gharib wa tuba lil ghuraba atau kama qala Nabi SAW. Bahawa kita semakin jauh daripada Nabi SAW ini berada di akhir zaman, cabarannya semakin lama semakin nampak asing dan dagang, dan beruntunglah orang yang berada dalam keasingan ini dalam menegakkan sunnah Nabi SAW. Jadi Ustaz, saya nak kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Sahul, ahli panel kita yang kedua dalam pusingan terakhir ini, Ustaz. Dan kita nak tahu bagaimana pula kita nak berhadapan ataupun kita nak meraih cinta Nabi SAW, Ustaz, dalam keadaan kita rasa diri kita sudah banyak dosa, sudah banyak masalah dalam penyakit dalam hati kita, Ustaz. Jadi kadang-kadang kita rasa hati kita dah cukup keras. Kita rasa kalau Nabi hidup sekarang ni, belum tentu Nabi menerima aku ni. Kalau aku nak dekat dengan Allah Ta'ala, rasa susah, rasa jauh. Jadi bagaimana bersempurna dengan maulid Nabi SAW ni, Ustaz? Kita nak terjemahkan rasa cinta kita dengan rasa umat yang lemah ini untuk kita dambakan cinta Nabi SAW dalam keadaan rasa diri kita ni bersalah dan banyak dosa. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Musi majlis, Ustaz Ruslan, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, kita ni sebagai manusia ni, Nabi kata dalam satu hadis, setiap manusia akan terlibat dengan dosa. Dan sebaik-baik manusia yang terlibat dengan dosa ini adalah manusia yang diiringi dengan kesalahan itu dengan taubat. Banyak bertaubat, banyak istighfar. Seorang sahabat Nabi SAW, satu hari dia menjumpa Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, celaka sungguh aku ni.
Aku ni, bahasa mudah faham cakap utara, aku ni ya Rasulullah, bila saya duduk, aku ni duduk dengan engkau ya Rasulullah, rasa macam dekat sungguh dengan Allah. Rasa seronok sangat. Rasa macam ada kenikmatan, kelazatan iman. Tapi bila balik saja duduk di rumah, rasa jauh sangat, rasa bersalah sangat, rasa jadi lemah habis dengan segala amal ibadat dan juga ketakwaan kepada Allah. Maka sebab itulah Nabi SAW bersabda, disebabkan itulah kamu kena selalu melazimi berjamaah, kena duduklah majlis ilmu, kena selalu berada dalam program-program keagamaan. Tuan-tuan, bila sebut tentang bagaimana nak meraihkan cinta daripada cinta Nabi, saya katakan di samping kita tahu tentang kelebihan Nabi Muhammad, di samping kita tahu tentang kelebihan Nabi Muhammad, manusia hebat, manusia luar biasa, manusia yang dipuji Allah, keagungan, kemuliaan dia tinggi di sisi Allah. Paling penting sekali tuan-tuan, untuk hidup bersama dengan Nabi Muhammad, untuk merasakan Nabi Muhammad berada bersama dengan kita di mana-mana saja, bila-bila masa, kita perlulah beramal dengan cara hidup Nabi Muhammad. Tuan-tuan, cubalah. Mudah-mudahan di sini ada ustaz-ustaz ramai buat program. Kata dengan guru saya, dia suruh kita ni kalau seumur hidup kena mengaji sebuah kitab. Tadi Ustaz Roslan dah sebut, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karangan Al-Imam At-Tirmidzi. Di sana ada 400 buah hadis. Seumur hidup kena mengaji sekali khatam. Kalau nak buat program, panggil saya lain kali, buat 2 hari saya baca khatam 400 hadis. Sehari pun boleh, express cuma kalut sikit lah. Siap bagi sanad kali. Daripada saya mengaji 400 buah hadis, alhamdulillah tak lena. Daripada mula sampai habis dengar daripada mulut tok guru saya, dan tok guru saya dengar daripada tok guru dia, bersalah-silah sampai kepada Al-Imam At-Tirmidzi dan sampai kepada Nabi SAW. Kita bagi sekali dengan sanad-sanad dia, mengaji 1 hari. Daripada pagi sampai ke malam. Boleh tuan-tuan? Boleh lah? Semua main duduk sekali. Tak dapat sehari, kita buat 2 hari, ada syarah panjang kan? Panggil lah pula kan lepas ni kan? Jangan serik. Tak pancung tetap kena pancung ke? Benda betul. Ustaz Roslan kata tadi, cakap benda yang betul lah kan? Kena ada orang yang dalam zahirina alal haqqi, orang yang zahir, yang mampu keluar di kalangan manusia nak cakap benda kebenaran. Sebab kalau terkena apa, manusia memang ada salah. Kena ada orang tegur-tegur lah kan? Ustaz pun ada orang tegur, pakat-pakat tegur, menegur di antara satu sama lain. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mengaji Syama'il, baru kita kenal siapa Nabi Muhammad, baru dia ada gambaran umum. Dapatlah ringkas-ringkas, walaupun tak cukup lagi Syama'il tu, tapi jadilah sebagai asas. Tahu rupanya Nabi makan tangan kanan, Nabi tak guna tangan kiri. Walaupun ada orang belajar dalam bidang kononnya psikologi dan sebagainya, dikatakan bahawa kiri ni kreatif. Ustaz, berkata kiri ni kreatif. Nabi kata kiri itu syaitan. Makan tangan kanan, cedok tangan kanan. Saya masa di Mesir dulu, tok guru saya, murabbi saya, Syekh Abdul Aziz bin Said Kaburah Al-Iskandari, kami mengaji dengan dia hari-hari. Jadi kalau guna tangan kiri, saya ni ustaz, mak bapak saya pun jenis lambat sikit baru mereka sedar. Saya pun dah masuk, dah memang daripada kecil tulis tangan kiri, buat kerja tangan kiri, namanya orang kidal. Allah ustaz, pergi duduk di Arab ni, duduk di Mesir, kena maki dengan Syekh hari-hari. Ya humar, dia kata, kaldai guna tangan kiri. Kita kira apa pun tak kira kiri. Kena maki, berjanggut-janggut dia dah kena maki. Boleh 3-4 kali kena maki, dia tak ni dah lah. Usaha alhamdulillah sekarang saya boleh buat semua kerja tangan kanan, sembelih tangan kanan, tulis tangan kanan whiteboard. Tapi kalau tulis cepat-cepat tu dia nak main kiri juga lah. Dia kena masa sikit nak kena tulis tu. Dia boleh lah kalau kanan boleh, pelan baru duk pedor. Oi puas lah. Ni pasal duk abak kat orang suruh buat tangan kanan. Ustaz kena start dulu kan. Jadi alhamdulillah, cedok pun tangan kanan, jangan cedok tangan kiri. Benda baik Nabi suruh buat tangan kanan. Pakai baju tangan kanan, mula tangan kanan, lepas itu tangan kiri. Bila buka baju tangan apa dulu tuan-tuan? Kiri dulu, baru kanan. Keluar pada rumah, nak pakai kasut daripada rumah, serelum kaki masuk dalam kasut,
kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Sampai dekat masjid umpamanya, nak kena buka kasut, buka kaki apa dulu? Kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Nak masuk masjid, kaki apa dulu? Kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Jangan buat keluar kaki daripada kasut kaki kiri, langkah terus masuk masjid kaki kiri. Nampak Islam ajar punya cantik. Benda kecil ya, tapi praktikal harian. Kalau benda kecil ni tuan-tuan tak boleh buat. Allah tu suruh sembang lah Hamzah. Boleh sembang ya, nak buat tak boleh. Macam mana nak rasa hidup bersama Nabi Muhammad? Kalau benda kecil kita tak boleh buat. Anak daripada kecil-kecil ajak baca doa. Ni hak yang muslimat ni, nak bagi susu anak ni, sebelum nak bagi, biar dia riau tak apa, lagi dia tak selak tu, lagi tak sengap, lagi boleh duk riau lagi. Sabar Sat, cakap dengan baby tu, Sat, ni Umi tengah duk basuh baju susu, ataupun Sat nak buka baju nak bagi susu, baca doa dulu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana, dan seterusnya. Ajak anak daripada kecil. Bila habaq Sat, Nabi suruh kita baca doa sebelum minum, sebelum makan. Bagi tahu kat anak tu. Anak-anak tuan-tuan di usia 2 bulan, menurut kajian psikologi, otak dia berfungsi sebanyak 80%. Dia boleh faham dah. Kecil-kecil beranak pun dah boleh faham dah. Dalam perut pun boleh faham. Cakap kat dia. Bila pegang tangan kanan, yamin, kanan, kiri tak boleh, syaitan. Nabi suruh kanan, suruh daripada kecil. Baru tak jadi kidal. Allah, benda kecil lagu ni tak boleh ikut. Daripada kecil kita potong rambut anak, suruh potong, buat elok. Macam mana cara Nabi taruh rambut? Kena belajar dalam Syama'il. Nabi larang umat Islam menyimpan rambut yang dinamakan sebagai kazza'. Taruh belah atas, tepi rapat. Lepas tu buat pula ukiran kat tepi-tepi pula. Minat bola sangat. Dia lukis Brazil kat belakang. Tak apalah mereka kapiak kalau Brazil dia buat. Orang Islam pun tiru lagu tu juga. Pergi di sekolah lagi budak-budak suka buat rambut Ultraman. Rambut tepi ni semua tak ada, tengah je. Lepas tu bagi pacak naik sikit kat tengah-tengah. Tu nama dia rambut Ultraman. Nabi taruh dak lembut rambut lagu tu. Habis tu saya faham tak? Pasal apa biar anak pergi potong kedai rambut, pergi potong lagu tu? Pasal apa hang satu bapak hang tak boleh tengok, hang jadi bapak apa? Ada abang mai. Dah bukan tuan-tuan cerita Zimbabwe ni orang ni. Tuan-tuan bagus. Ni dah cerita orang Zimbabwe. Saya pergi di Brunei, duk cerita Zimbabwe banyak kali. Pak cik tu main tanya, "Tuan Ustaz, saya nak tanya, bila Ustaz pergi Zimbabwe?" Saya kata, "Pak cik, saya tak pernah pergi lagi Zimbabwe." Jadi Pak cik mau faham nah. Dia terkejut, dia kata, "Oh, tak pergi lagi." Lepas tu Ustaz duk cerita Zimbabwe. Itu perumpamaan. Nah, Pak cik ni dia slow sikit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jaga, didik anak-anak kita daripada kecil pakai seluar panjang. Bila pakai, sebelum kaki kanan dulu, baru kiri. Nabi suruh lagu tu. Sebut, Nabi suka lagu tu. Kalau mak bapak tak belajar, macam mana nak suruh? Mak bapak tak reti agama, tapi mai hantar anak suruh belajar sekolah agama. Lah, kita kena berubah dulu. Saya tengok setengah-setengah mak bapak mai hantar anak duduk di tahfiz. Mak rambut jambui Woody Woodpecker. Bapak seluar ketat, seluar terbelah, terkoyak dekat paha. Lepas tu main jumpa ustaz. Saya duk buat rawatan Darushifa. Belajar dengan Dr. Harundin lah, ahli Darushifa di Pulau Pinang. Lama dah duk belajar ni. Lepas tu duk buat rawatan buat main. Assalamualaikum ustaz. Ni anak ketegak ustaz, oi tak mau dengar cakap Jerman tu ustaz. Ustaz boleh tolong pegang kepala dia suruh jampi ustaz. Mak pun jambui, hak mai pun tudung tak pakai, rambut jambui dengan ada color mah. Bapak dia tengok tak macam ni, dengan gelang, dengan rantai, dengan seluar terkoyak kat paha. Dia suruh kita jampi kepala anak dia. Tonton cuba habaq kat saya, kepala siapa saya nak kena jampi dulu. Kepala siapa? Kepala siapa? Kepala siapa? Tu tuan-tuan yang kata. Nak jampi, dia suruh jampi kepala anak dia. Tengok mak bapak tak macam ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab tu saya katakan belajar, ambil tahu. Nah, macam mana cara hidup Nabi Muhammad? Nabi Muhammad makan. Makanan Nabi Muhammad apa dia makan? Nabi suka makan kurma. Boleh kurma lain. Makanan yang mengenyangkan lain daripada kurma.
Apa dia? Roti. Roti. Ayam, daging. Sayur apa Nabi makan? Kangkung Nabi tak makan. Tak, ni contoh. Sayur apa Nabi makan? Timun. Tak kena tahu tu. Antara sayur yang Nabi minat, iaitulah sayur labu. Labu dalam Syama'il. Anas bin Malik meriwayatkan 10 tahun dia jadi khadam Rasulullah. Daripada umur 10 tahun sampai umur 20 sampai Rasulullah wafat. Rasulullah pindah duduk di Madinah 10 tahun dia jadi khadam. Maka Anas meriwayatkan, bila aku makan dengan Rasulullah, aku tengok aku satu manusia yang cukup tak suka makan buah labu. Lalu aku tengok Rasulullah korek di celah-celah makanan, duk cari buah labu. Aku pun korek dalam makanan, dalam hidangan, impun depan Rasulullah. Tengok Rasulullah minat makan buah labu. Bila aku tengok Rasulullah minat makan buah labu, maka sekarang aku adalah manusia yang cukup meminati buah labu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Berapa ramai orang yang tak lalu makan buah kurma? Ada? Dia tak boleh makan buah kurma. Mula-mula, boleh lah Ustaz. Macam mana nak makan? Kecil-kecil tak bawa pergi tahnik ke alim ulama' bubuh buah kurma masuk dalam mulut. Kecil-kecil makan benda haram, kecil-kecil makan benda syubhat. Tak pernah jaga halal haram, anak nak makan coklat lebih kurang. Ada tak cok halal ke tak ada? Kadang-kadang Allah minta ampun, minta maaf kan. Tuan-tuan bisa pergi tak di sekolah-sekolah daripada jual sate ikan, dia buat dekat lidi dengan ada lengar sikit, hak manis-manis pedas tu. Budak-budak dia beli 2-3 cucuk makan kiri kanan. Ada cok halal lah. Bukankah benda tu dibuat oleh orang bukan Islam? Dengan tak ada cok halal. Minyak apa dia guna? Ikan apa dia guna? Betulkah sate ikan? Benda tu bahan halal ataupun haram? Kita tak jaga. Lepas tu bila anak tak mau dengar cakap, baru kita main jumpa ustaz. Assalamualaikum ustaz, boleh tolong? Allah, larat kan nak jampi. Darah daging dah rosak dah. Maka jaga tuan-tuan. Maka belajarlah dalam Syama'il, macam mana cara duduk Rasulullah, macam mana cara minum Rasulullah. Rasulullah minum lagu mana tuan-tuan? Rasulullah minum lagu mana? Pegang tangan apa? Tangan kanan. Rasulullah hirup. Bila Rasulullah minum, Rasulullah hirup. Hirup apa? Hirup kan? Dia macam, dia bunyi sikit. Bunyi geruk macam kita minum air panas tu. Nak tunjuk contoh mana dia tak boleh buka, payah. Ini bolehlah straw, taklah salah, tetapi setengah ulama mengatakan makruh. Selalu kalau kita minum dengan straw ni dia mudah tersedak. Ada keburukan dia. Kan Rasulullah minum dalam bekas mangkuk tak apalah, kolem tak apa, tapi dia hirup. Dia bunyi sikit, ada masuk angin sikit dalam perut dia. Dia pasal dia hirup tu, macam minum air panas. Kita minum air sejuk, kita tak buat lagu tu. Bila kita belajar dalam Syama'il, macam tu Nabi dia minum guna tangan kanan, dia tak pernah guna tangan kiri. Kalau terpaksa habis kelang kabut pun, sekurang-kurangnya orang panggil apa, terpaksa pegang tangan kiri disebabkan ada sebab tertentu, sakit, ampu tangan kanan. Punya nak bagi ada juga kanan. Saya seumur hidup tuan-tuan, saya pergi di Terengganu, saya makan dengan satu hamba Allah ni, tuan-tuan, saya tak pernah jumpa satu orang makan nasi dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan dia tak ada uzur apa pun. Bila saya tanya, umur dia 60 lebih dah, bila saya tanya kat dia, awak tuan makan dengan tangan kiri? Dia kata saya makan daripada kecil, tak ada siapa pun tegur. Tapi dia makan depan saya, dia malu, dia makan-makan, dia ambil makan cepat-cepat, terus dia sembunyi tangan dia bawah meja. Tapi saya nampak, saya kata, awak tuan makan tangan kiri? Dia kata dah biasa lah begitu. Biasa tak biasa, kena ubah. Sebab ini cara hidup Nabi Muhammad. Tuan-tuan, dengan cara lagu ni lah bila kita pakai pakaian ikut cara Nabi Muhammad. Saya tak kata mesti kena pakai jubah hari-hari, tapi sekurang-kurangnya menutup aurat, dan kita faham pasal apa kita tutup aurat. Kita tahu cara pakai Rasulullah. Kita tak pakai pakaian-pakaian yang boleh mendedahkan aurat. Ni muslimat nak bagi pesanan sikit, nak dengar-dengar, tak mau dengar sudah 3 minit dia kata saya dia pindah abu-abu pengambil. Kan tuan-tuan, perempuan muslimat jaga. Ni berapa ramai malam ni pagi ni tak pakai stokin? Mai saya nak cek tengok suara kaki. Berapa orang pakai stokin, berapa orang tak pakai stokin? Pasal apa tak pakai stokin? Oh, rimai ustaz. Tak apa, rimai hang jawab sendiri. Esok di akhirat hang nak kena bakar muka aku. Yang hang duk dedah siapa?
Hak setengah-setengah tu jalan dengan baju-baju dia pakai ketat-ketat, nampak habis segala saiz-saiz badan. Pakai pakaian jarang sampai nampak benda-benda dalam. Pakai tudung ni tuan-tuan, muslimat. Dia nak kena tutup sampai ke dagu. Ni aurat orang perempuan sampai ke tulang dagu ni. Biar bagi lebih. Jadi kalau orang perempuan dia pakai tudung, dia kena ada kikik kan dia panggil tu. Kena tarik mai ke sini. Ni bawah-bawah ni aurat orang perempuan ni. Ha? Tak begitu Ustaz no? Daripada tempat tumbuh rambut sampai tulang dagu. Tutup kena bagi lebih sikit. Kalau ambil wuduk kena basuh lagi lebih sampai ke leher. Kalau tutup kena bagi lebih. Contoh. Ustaz bagi masa lebih lah, main jauh ni. Contoh. Kira Faridah. Dia. Contoh. Dia. Dia. Ni tudung mamu ya. Pakai tudung. Tutup sikit dagu. Macam tu. Ni tudung mamu Bagilah. Dagu tu tarik. Ni hak tudung tu ada tu. Tarik main kat dagu sikit. Ni hak baju. Berapa ramai duk nampak lengan ni? Berapa ramai pakai nampak lengan ni? Kena pakai tu. Dia panggil apa? Sarung tangan, sarung lengan. Pakai yang tu. Duk tersilap. Hukum haram duk dapat dosa free. Buat apa? Jaga tuan-tuan. Hak lelaki pun begitu juga kadang-kadang. Tak mau ikut cara Nabi Muhammad. Bagilah tutup aurat. Tapi masa semayang pakai seluar jin. Ketat sangat kemak ya. Semayang, sujud. Nampak lurah pungkok kat belakang tu. Allah. Semayang dah batal dah. Pasal apa? Tak mau ikut cara Nabi Muhammad. Nabi kata semayanglah macam mana hampa tengok aku semayang. Hari ni kita semayang, kita tengok tak cara Nabi buat? Kita ikut tak hadis-hadis yang meriwayatkan cara Nabi semayang? Menurut sebahagian riwayat Nabi apabila semayang, tangannya Nabi dia akan letak di atas perut. Ada riwayat tak atas dada, ada riwayat bawah pusat. Kita kalau dalam mazhab Imam Syafi'i kita letak atas perut. Nah, kita letak atas perut ni, atas pada pusat kita atas perut ni. Tapi kadang-kadang dalam hadis diriwayatkan dalam Syama'il, Nabi ni dada dengan perut dia sama. Ni macam ustaz ni, sikit. Ni boleh lah, dia tengah baru balik daripada Kuala Lumpur, dia boleh lah turun besok balik kena nasi kandang, so dia besar pula. Tuan-tuan, Nabi dada dengan perut sama. Kita bila turun pembaris dekat dada ni, turun tau ni, ada roblok ni tau ni. Dia tak boleh pergi lah. Hak setengah bukan dekat roblok, dia naik bukit pula lagi. Allahu Akbar. Dalam Syama'il dia kata perut Nabi sama dengan dada. Maka kena jaga lah. Ikut Nabi. Nabi ni bila dia sembahyang, tangan dia duk atas perut. Yang ni sengah bila perut besar, dia takbir tu. Allahu Akbar. Perut dah besar tu. Allahu Akbar. Dia nak buat lagu tu tak boleh jauh dalam perut dia tu. Ikut Nabi tak buat lagu tu. Nabi tak buat lagu tu pasal perut Nabi kecil. Jadi dia tak buat lagu tu. Tuan-tuan belajar, ada satu hamba Allah ni cerita betul Ustaz. Saya satu hari semayang di tempat saya ni. Semayang Isya saya duduk belakang lah. Bukan hari mengajar ni ada saya PP, mereka jadi tu imam. Jadi saya pun ikut belakang. Saya duduk soft belakang. Lambat sikit. Tapi saya muafiq juga, saya sempat semayang bersama dengan tu imam. Habis 4 rakaat, imam bagi salam, saya pun bagi salam. Sebelah saya ni ada satu hamba Allah ni, dia main semayang, dia masbuk 2 rakaat. Maknanya bila imam bagi salam, saya bagi salam, pasal saya sama dengan tu imam, dia kena tambah lagi 2 rakaat. Bila saya pun bagi salam, dia pun bagi salam tak? Saya kata dia lupa agaknya. Saya kata kat abang tu, bang, abang tadi main lambat, kena tambah lagi 2 bang. Dia kata, tak apa, 2 pun tak apa, Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia luak melungguk kita semayang dia tu. Allahu Akbar. Ish. Cerai tu tak mengaji. Tuan-tuan cuba jawab ya. Antara dia yang semayang 2 rakaat Isya ni dengan orang hak di luar tak semayang, sama ke tak? Sama ha? Dia semayang tak dapat apa? Dia kata 2 rakaat pun tak apa, Tuhan maha mengetahui. Dia kata di luar melungguk kita semayang. Allah, kira lagu tu jam ha? Kan? Inilah manusia-manusia yang tak mau belajar. Buat tiru-tiru. Buat tak ada faedah.
Maka sebab itulah tuan-tuan, belajarlah cara hidup Nabi Muhammad. Tu tak cerita lagi tentang akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, terakhir saya akan bawakan pada tuan-tuan satu cerita riwayat hidup Nabi Muhammad, ringkas, padat, dan boleh kita contohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan? Boleh. Tolong pejamkan mata Ustaz. Boleh? Pejamkan mata Ustaz. Pejam mata Ustaz. Tak ada apa, tak ada dinosaur keluar, tak ada. Pejam mata Ustaz. Sandak-sandak Ustaz. Tak payah tengok siapa pun. Saja dengar, biar masuk pergi sampai ke hati. Saya riwayatkan sebuah riwayat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di bumi Madinah. Pernah satu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berulang-alik daripada rumahnya pergi ke masjid. Apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di satu lorong, baginda akan dihujani dengan najis unta. Baginda akan balik, salin pakaian, dan kemudian pergi melalui lorong yang lain. Hari berikutnya baginda Nabi SAW pergi melalui lorong yang sama. Baginda juga dihujani dengan najis unta. Baginda pulang, salin pakaian, dan pergi melalui lorong yang lain. Hari ketiga baginda Nabi SAW pergi ke masjid dengan lorong yang sama. Lalu baginda Nabi SAW terkejut. Kemanakah pergi lelaki tersebut?